PJ yang keempat. Okey, cikgu dah bagi soalan ni pada kamu kan. So macam mana kita nak jawab soalan ini? Okey. Nyatakan dua ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorik tersebut selain daripada Y lebih besar daripada setengah X tambah 1. Nah, yang ini dia dah bagilah ni. Kalau perhatikan kawasan lorik ni, ini kawasan dia dah bagi. Jadi yang kita tak tahu adalah yang ini dengan yang inilah. Sebab kawasan berlorik ni dikepung oleh 3 garisan kan. Jadi awak perhatikan untuk yang ini, awak jangan lupa ini adalah garisan yang memotong paksi Y. Jadi kita tulis persamaan dia Y. Sama dengan apa? Sepatutnya Y sama dengan 4 lah, garisan ini saja. Tapi disebabkan kawasan yang di lorik itu sebelah bawah, jadi kita katakan Y itu lebih kecil. Dan garisan ini garisan penuh, bukannya garisan putus-putus. So kita buat Y lebih kecil daripada 4. Jadi kita dapat persamaan yang pertama adalah Y lebih kecil daripada 4. Okey. Kemudian garisan yang ini, kalau awak nampak satu garisan yang condong macam ni, dia potong 1 dekat 4 sini, kat sini 4. Maksudnya persamaan itu adalah X tambah Y sama dengan 4. Okey, tapi disebabkan kawasan berlorik itu di atas. Okey, awak ingat tak apa yang cikgu ajar dulu? Kalau garis tu macam ini, sebelah kanan tu besar, sebelah kiri tu kecil. Kalau garis tu tegak macam tu, di atas besar, di bawah kecil. Kalau dia condong macam ni, di atas besar, bawah kecil. Kalau condong macam ni, atas besar, bawah kecil. Dan bila kita sebut ketaksamaan, lebih besar tu maksud ini lebih besar atau sama dengan. Okey, lebih kecil atau sama dengan. Kalau macam ni, dua-dua ni garisan ni garisan penuh. Okey. Kalau yang macam ni lebih besar, yang ini lebih kecil, dan kedua-dua ni untuk garisan yang putus-putus tu, kamu kena ingat baliklah apa yang kita belajar dalam ketaksamaan. Jadi yang macam ini, kita dah tahu lah, the first one is Y kurang atau sama dengan 4 lah untuk garisan yang atas. Untuk yang sebelah sini, garisannya persamaannya lah X tambah Y sama dengan 4. Tapi disebabkan dia lorik sebelah atas, macam ni condong, dia lebih besar. So kita buat sini lebih besar. Dan garisan ni putus ke penuh? Garisan penuh kan? Jadi kita buat barisan inilah. Jadi inilah dua ketaksamaan yang kalau awak tulis dengan betul, awak akan dapat 2 markah. Yang ini 1 markah, yang ini 1 markah. Okey, kemudian dia tanya pada kamu tentang seterusnya, nyatakan sama ada titik dua-dua ini memuaskan rantau berlorik tersebut. Dekat mana duduknya titik dua-dua ni? Kalau awak perhatikan, dekat ketaksamaan ni titik dua-dua tu duduk dekat sini. Betul-betul dekat junction ni. 2, 2, 2. Okey. Jadi sekiranya garisan ini adalah garisan yang penuh, bukan garis putus-putus, kita katakan titik dua-dua ini memuaskan ketaksamaan lah. Tapi kalau disebab dia duduk di atas garis putus-putus, kita katakan dia tidak memuaskan ketaksamaan tersebut. Jadi apa yang kita nak tulis jawapan dekat situ, kita katakan bahawa tidak, titik dua-dua itu tidak memuaskan tidak memuaskan kawasan berlorik kerana titik dua-dua tidak memuaskan persamaan atau ketaksamaan ni Y lebih besar daripada setengah X tambah 1. Awak tulis jawapan macam ni dalam peperiksaan. So, kalau awak tulis macam ini, dia tanya tadi memuaskan kan kawasan berlorik ke tak? Jadi kita kata tidak memuaskan. So, di sini awak dah dapat 1 markah. Dan kenapa bagikan dia punya justifikasi? Kerana titik ni tidak memuaskan persamaan atau ketaksamaan yang inilah. Sebab titik ni duduk di atas garis putus-putus. Kalau garis ni penuh, means dia termasuk dalam kawasan tu lah. So, di sini 4 markah. Okey, boleh tu adalah untuk soalan nombor 9. Baik, kita tengok pada soalan nombor 10. Soalan nombor 10 ni adalah tentang ayam dengan lembu. Berapakah bilangan kepala, mata? Jadi awak tengok soalan ni. Okey, apa maklumat yang dia bagi pada kamu? Okey.
Hitung bilangan ayam dan bilangan lembu. Terdapat 74 kaki dan 64 mata. Okey, so kalau awak dapat soalan macam ni, terus saja awak buatkan jadual je lah. Kita buat kita terus saja buat macam kolom macam ni lah, garisan. Garisan supaya kita tak confuse lah. Yang ini kita boleh buat, yang ini ayam, yang ini lembu, yang ini dia cakap tentang kaki, yang ini dia cakap tentang mata. Okey, jadi ayam ni sebenarnya ada berapa kaki? 2 kaki. Lembu ada 4 kaki. Okey, ayam ada berapa mata? 2 mata. Lembu pun ada 2 mata. Tapi dia bagi tahu kat sini jumlah kaki adalah 74. Jadi kat bawah ni awak boleh buat jumlah lah. Sebab dia kaki kan, ke bawah lah kita buat, takkan kita jumlahkan kemari. So jumlah kaki ada 74. Dan dikata jumlah mata ada 64. Bukannya 2 tambah 4 ni dapat 74. 2 tambah 2 64 maksudnya adalah bilangan ayam. Kaki darab bilangan ayam, kita boleh letak ayam sebagai X dan lembu sebagai Y. Jadi sebenarnya nanti awak akan ada buat persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 74. Yang ini 2X tambah 2Y juga samalah dengan 64. Jadi gambar rajah awak buat ni belum ada markah lah, sebab awak kena tulis. Jadi awak tuliskan persamaannya 2X tambah 4Y sama dengan 74. Ini persamaan kita yang pertama. Dan yang kedua awak buat 2X tambah 2Y sama dengan 64. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Okey, jadi kalau awak tulis saja persamaan ni 2, awak dah pun dapat 2 markah dalam peperiksaan. Okey. Dan kalau awak tengok markah yang diperuntukkan dalam 4 markah kat bukan 4 markah, berapa markah yang diperuntukkan kat situ? Tak silap saya 5 markah 5 markah. Jadi kita nak selesaikan, kita tak boleh guna kaedah matrix, kita kena gunakan kaedah hapus ataupun kaedah ganti. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, ini 4Y 2Y, tapi X ni adalah perkali dia sama. Jadi paling senang kita hapuskan 2X. So kita gunakan operasi tolak lah, sebab dua-dua po ataupun dua-dua ni kita nak musnahkan, hapuskan, kita guna operasi tolak. Bila yang ini kita nak hapuskan guna tolak, maka ini pun tolak jugalah. 4Y tolak 2Y kita dapat 2Y. 74 tolak 64 kita dapat 10. So selesaikan Y sama dengan 10 bahagi 2. So Y adalah 5. Okey, kita dah dapat bilangan Y 5, iaitu lembu 5. So kita nak cari bilangan ayam. So kita boleh gantikan nilai Y ini ke dalam mana-mana persamaan lah. So kalau cikgu gantikan dalam persamaan yang kedua, so kamu akan dapati bahawa 2X tambah 2Y. Y dah dapat 5 kan. So awak gantikan sama dengan 64. So 2X tambah 10 sama dengan 64. Kita bawa ke kanan. 2X sama dengan 54. So X adalah 54 bahagi 2. X adalah 27. So markah yang diberi pada kamu adalah, bila kamu buat equation 2Y sama dengan 10 ni, awak akan dapat 1 markah. Y5 1 markah. X sama dengan 27 tu 1 markah lah. So all together 5/5. Okey, itu soalan nombor 10. Baik, kita tengok pula pada soalan nombor 11. Nombor 11 ke cikgu terang 12 dulu. Sekejap ya. Okey. Baik, kalau soalan nombor 11 ni soalan graf fungsi graf fungsi apa ni? Y sama dengan 20 per X. Okey. Kalau soalan nombor 11, Y sama dengan 20 per X. Ini adalah graf fungsi salingan. Okey. A disuruh lengkapkan nilai data. Jadi awak tengok nilai data yang ada kat sini. So awak boleh gunakan kalkulator. Cikgu dah buat kat sini. Gunakan kalkulator. 20 bagi X iaitu 20 bagi 0.8, you dapat 25. Okey. Yang ini 20 bagi dengan 5, you dapat 4. So di sini 1 marks lah. Okey, yang kedua dia suruh kamu lukis. Okey. Okey, untuk carian soalan ini gunakan kertas graf. Okey, anda boleh menggunakan pembaris fleksibel dengan menggunakan skala 2, 1 pada paksi X, 2, 5 pada paksi Y.
Okey, kalau perhatikan data dekat sini, X kita adalah positif je semua. Nampak tak? Y ni adalah ni 2125. Jadi kalau saya nak suruh kita lakarkan, paksi X tu adalah 2 cm 1 unit. Jadi kita akan mula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk paksi X. Ini draft dulu Untuk paksi Y pula, dia kata tadi 2 cm 5 unit. Bermaksud kita kena buat kat sini lah 5, 10, 15 sampai titik yang paling besar sekali yang ada kat sini 50 sehinggalah 50. Kalau awak ingat lagi bentuk graf fungsi salingan. Kalau graf ini positif salingan, awak nampak depo kan? So bentuk dia macam ini Kalau negatif dia macam ni. Tapi disebabkan nilai data X yang positif, maksudnya graf kamu nanti fokus macam ni je lah. Bentuk macam ni je. Kita boleh bayangkan bentuk yang awak dapat tu bentuk macam ini. So awak kena plotkan pada graf fungsi lah. Okay. Jadi cikgu dah pun lukiskan, grafkan. Okay, awak boleh tengok kat sini lah. Okay. Ini graf fungsi yang awak dapat lah. Kita plotkan kat sini. Si X. Okey, awak nampak paksi X kat situ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paksi Y pun 0, 5, 10, 15, 20, 25 sampailah 50 Saya dah tengok ada beberapa orang tadi yang plot salah Jadi hati-hati. Titik ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermakna ke 8 titik ni kalau awak nak dapat 4 markah untuk lukis graf, mesti tepat pada tempat dia. Sebab kalau awak tengok titik yang pertama tadi, dia adalah 0.450 kalau awak tengok 0.450. Saya suka juga kalau awak buat bentuk tek lalat macam ni So graf kalau ada dua bentuk tek lalat macam ni, awak punya garisan pakai pensel mesti lalu betul-betul tengah-tengah. Okey. So kalau awak buat pangkah also kalau awak buat pangkah, mesti garisan tu lalu di tengah-tengah, barulah examiner akan terima. Kalau awak buat pangkah macam ni, tapi awak lalu kat tepi macam ni, so examiner akan bulatkan. Salah lah tu. So awak takkan dapat markah penuh 4 Jadi kalau saya bagi awak 2 tu means ada something wrong somewhere. So plotkan titik tepat. Yang ni berapa? 35. Baca betul-betul nilai dia tepat semua. Kalau cikgu bulatkan graf awak tu, maksud adalah yang salah. Okey, kemudian sambungkan lalu di tengah-tengah macam cikgu cakap Cuba lakarkan licin. Jadi pemarkahan dia adalah yang pertama, kalau cikgu tengok skala dia betul, 1 lah. Paksi X nya 1, 2, 3, 4, 5. Paksi Y nya 5, 10 kan. Betul awak plot sangga dia, so awak dapat 1 markah. Yang markah untuk 2 ni, kalau ada 8 titik, semua ke 8 titik tu tepat awak plot. Bukan salah tepat, baru awak dapat 2 markah. Okey, kalau 1 atau 2 salah, awak terus dapat 1 dan yang ketiga ni kosong. Dan last kali bila awak sambung graf ni licin, semua titik betul, barulah awak dapat 1 markah. Dan awak akan dapat markah untuk melukis graf, itu 4 markah. Okey, jadi bahagian A tadi cari nilai 2 markah, melukis graf dengan tepat, maka dapat 4 markah. Dan kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu bahagian C. Dulu kalau KPSM kita ada bahagian D. Kalau yang ni tak ada, dia bahagian C saja. Berhenti dekat mencari nilai. Okey. Dikata kat sini apa? Cari nilai Y bila X adalah 1.5. Bila X sama dengan 1.5, apakah Y? Okey. Jadi awak tengok dekat graf awak. Bila X adalah 1.5. Mana X adalah 1.5? Mana? Cari. Yang ni, ini X, ini 1, ini 2. Maksudnya inilah 1.5. Okey. 1.5, awak pantul. Jumpa pada graf, pantul pada paksi Y. Jangan lupa masa kita membaca nilai, antara 10 dengan 15 ni kita ada 10 kotak. Bermakna 2 kotak ni 1 unit. 11, 12, 13, 14. Maknanya jawapan kamu bila X adalah 1.5, Y kamu adalah 14. Jadi kamu tulis di ruang jawapan yang disediakan.
Okey, ruang jawapan kat sini tulis 14. Okey, kemudian untuk yang kedua, cari nilai X bila Y sama dengan 6. Bila Y sama dengan 6, X sama dengan apa? Y sama dengan 6 maksudnya macam mana? Awak tengoklah kat graf tadi balik. Mana Y? Inilah paksi Y. Y sama dengan 6 kat mana? Baca 6. 6 tu kat mana? Okey. Ini 5. 6 maksudnya 1, 2 kotak di atas. Jadi awak baca kat 6, awak pantulkan pada paksi X. Tengok dia jatuh dekat sini. Jumpa je, pantulkan ke bawah. So, kita nampak bacaan kat situ adalah 3.4. Jadi, kamu tuliskan pada ruang jawapan dekat sini. 3.4. Memang kita punya bacaan akan lari sikit. Tapi kalau graf kamu itu dilukis dengan smooth, licin, jawapan kamu akan berada di dalam julat. Ini jawapan yang skema berikan pada saya. Kalau jawapan cikgu 14, dia berada antara julat 13, 14, 85. So, cikgu akan dapat 1 markah kat sini lah. Dan cikgu punya jawapan 3.4. So, di antara 3 dan 4.5. So, accepted juga. So, untuk bahagian A, kita akan dapat 2 markah. Bahagian B, kita lukis graf cantik semua 4 markah. Dan bahagian C, kita mencari nilai X dan nilai Y bila diberi titik. So, all together kita akan dapat 8/8. Boleh jadi kalau dia tak bagi D tu, Alhamdulillah lah. Kalau D tu lagi susah kalau dulu. Mungkin SSM tak ada bahagian D. Baik, kita tengok soalan nombor 12. Baik, soalan